Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, kata dia, ba'athana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Huraqah min Juhayna fasabbahna al-qawm ala miyahihim walahiqtu ana wa rajulun min al-ansar rajulan minhum falamma ghashinahu qala لا إله إلا الله فكف عنه الأنصاري وطعنته برمحي حتى قتلته فلما قدمنا المدينة بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت يا رسول الله إنما كان متعوذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم، أو كما قال متفق عليه. وفي رواية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ فما زال يكررها حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ، atau kama qala muttafaqun alaih. Seorang sahabat yang juga anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Usamah bin Zaid. Kita kena ingat Usamah bin Zaid dua-dua sekali. Zaid bapa dia Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi. Anak Zaid nama dia Usamah bin Zaid, pun anak angkat Nabi. Kedua-dua mereka ni, Zaid bin Harithah dengan Usamah bin Zaid, di dalam beberapa hadis lain disebutkan sebagai hibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan sebagai buah hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di kalangan ulama hadis, mereka mengatakan sama ada Zaid bin Harithah ataupun Usamah bin Zaid, anak dia, walaupun mereka ni, walaupun dua-dua beranak ni bukan daripada darah daging Nabi, tetapi mereka diterima sebagai Ahlul Bait,
sebagai ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kita baca dalam mukadimah malam ni adalah hadis riwayat daripada Usamah bin Zaid, buah hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Usamah, ba'athana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Huraqah min Juhainah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menghantar satu pasukan tentera ke satu tempat yang bernama Huraqah, iaitu tempat tinggal satu suku, iaitu suku Juhainah. Nabi hantar satu pasukan tentera untuk nak pergi lawan dengan mereka ni. Fasabbahna al-qaum ala miyahihim. Pagi-pagi lagi tentera yang Nabi hantar ni sudah sampai di kawasan air kaum Juhainah ini. Awal-awal pagi mereka dah sampai di kawasan Miyah, kawasan air yang menjadi kawasan suku Juhainah duk ambil air. Pagi-pagi lagi tentera yang Nabi hantar dah sampai di situ. Kata Usamah, walahiqtu ana wa rajulun minal ansar rajulan minhum. Usamah bin Zaid, anak angkat Nabi ini, dia kata dia dengan satu orang sahabat Ansar telah berjumpa dengan seorang laki-laki daripada suku Juhainah. Pagi itu ditakdirkan Allah, dia jumpa dengan musuh. Dia orang yang mula jumpa musuh. Dia dengan satu orang sahabat dia daripada sahabat Ansar, mereka dua orang jumpa musuh pagi itu. Falamma ghashinahu, apabila kami mendekati musuh ni, mereka nampak musuh yang mereka nak pergi cari ni, mereka nampak bila mereka pergi dekat dengan musuh ni, qala la ilaha illallah. Musuh ni tiba-tiba mengucap la ilaha illallah. Fakaffa anhul ansari. Sahabat Ansar, sahabat kepada Usamah ni, bila dengar kawan ni mengucap, dia pun stop, tak jadi buat apa ke musuh ni. Pasal dia main ni kerana nak perang dengan orang bukan Islam. Bila sampai-sampai musuh ni mengucap depan dia, fakaffal ansari. Sahabat Ansar ni terus stop, tak jadi ambil apa-apa tindakan kerana musuh sudah mengucap, dia sudah jadi orang Islam. Wa ta'antuhu bi rumhi hatta qataltuh. Tetapi Usamah kata, aku tak bagi can, aku ambil anak panah, aku radak perut dia, mati musuh ni. Falamma qadimna al-Madinah, apabila selesai perang kami balik ke Madinah, balagha dzalika an-nabi sallallahu alaihi wasallam, cerita aku tikam musuh yang dah mengucap la ilaha illallah ni, cerita ni sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat lain pun sejak daripada duk ada di tempat tu lagi dah pakai duk cakap-cakap dah macam mana ni, dia ni dah mengucap la ilaha illallah, dia dah jadi orang Islam. Mana boleh bunuh? Islam tidak boleh bunuh orang Islam. Yang Usamah pitikam juga dia ni, sedangkan dia ni dah mengucap, baru tak saat ni mengucap la ilaha illallah. Pasal apa Usamah bunuh dia? Bolehkah Usamah buat macam tu? Jadi duk sembang, duk bincang sama-sama sahabat ni tak selesai, melainkan kena bawa balik benda ni kepada Nabi SAW, nak dengar Nabi kata apa. Kata Usamah, falamma qadimna al-Madinah, apabila kami balik sampai di Madinah, balagha dzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, berita ni sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi panggil Usamah. Faqala li, Nabi kata dekat aku, kata Usamah, ya Usamah, aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Nabi kata, wahai Usamah, kamu bunuh dia setelah dia kata la ilaha illallah? Nabi terus tanya soalan tu. Nabi tak pusing-pusing dah benda lain. Nabi tak tanya balik bila, macam mana, hampa pergi sana, tak ada dah. Nabi terus tanya benda tu. Menunjuk kata ini benda besar. Menunjuk kata ini satu tajuk besar. Menunjuk kata ini satu benda yang mesti kena selesai cepat.
Nabi panggil Usamah sampai Nabi kata terus, ya Usamah, aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Betul ke berita yang aku dengar ni? Kamu bunuh dia sedangkan dia baru mengucap la ilaha illallah. Jawab Usamah, ya Rasulullah, innama kana muta'awwizan. Dia kata, ya Rasulullah, betul aku memang bunuh dia setelah dia mengucap la ilaha illallah, tapi dia mengucap tu kerana nak lindung diri. Usamah bagi alasan. Betul, memang dia mengucap la ilaha illallah. Lepas dia mengucap, aku radak perut dia dengan panah. Memang betul. Tapi aku yakin dia mengucap tu kerana dia desperate. Kerana dia dalam keadaan suntuk. Kerana dia dalam keadaan terdesak. Kerana dia dalam keadaan tak ada pilihan dah. Kalau apa pun dia menghadapi dua orang musuh di depan dia, dia memilih untuk mengucap la ilaha illallah. Usamah berpendapat begitu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata dekat dia, aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Nabi kata, aku tanya kamu, adakah kamu bunuh dia selepas dia mengucap la ilaha illallah? Nabi nak marah dah. Aku tak minta alasan daripada kamu, tapi aku nak tanya kamu, betulkah kamu bunuh dia setelah dia mengucap la ilaha illallah? فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا عَلَيَّ حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَسْلَمْتُ قَبْلَ ذَلِكَ الْيَوْمِ. Usamah kata, Nabi duk sebut benda tu berulang-ulang kali, tak berhenti-henti. Dia jawab ke, dia tak jawab ke, dia bagi alasan ke, dia tak bagi alasan, dia pakai senyap saja ke, Nabi duk tanya soalan tu tak berhenti. Nabi kata, aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Usamah, hang bunuh dia lepas dia mengucap la ilaha illallah. Usamah senyap. Usamah, hang bunuh dia setelah dia ucap la ilaha illallah. Nabi tanya sampai Usamah kata, hatta tamannaitu, sampai aku ni jadi duk teringat dalam hati, anni lam akun aslamtu qabla zalikal yaum. Alangkah baiknya kalau sebelum ni, kalau sekiranya sebelum daripada Nabi tanya ni aku orang yang bukan Islam, lah baru aku masuk Islam, alangkah baiknya kalau aku macam tu, dia kata. Maksud dia apa? Maksudnya dia menyesal sungguh. Kalaulah perbuatan dia bunuh orang ni dia buat masa dia belum Islam, alangkah baiknya lepas pada dia bunuh orang baru dia masuk Islam. Dia masuk Islam menyebabkan semua dosa dia Tuhan ampun. Tapi malangnya dia bunuh orang tu selepas dia sudah jadi orang Islam, sampai dia teringat dalam hati, alangkah baiknya kalau aku bunuh itu berlaku sebelum aku masuk Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, satu pengajaran yang boleh kita ambil daripada hadis itu ialah nyawa orang Islam haram ditumpahkan oleh mana-mana orang Islam. Marah macam mana pun dekat saudara sama se-Islam, darah dia haram kita tumpahkan. Walaupun dia baru masuk Islam tak sah ni, baru seminit tak sah dia masuk Islam, darah dia terus dipelihara oleh agama, oleh Islam, oleh agama Allah Subhanahu wa taala, oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua daripada hadis itu dapat kita faham bahawa sahabat Nabi, mereka rasa hidup mereka tidak bermakna kalau sekiranya Nabi SAW tunjuk tak suka pada mereka ataupun tak suka pada perbuatan mereka. Wa fi riwayah, dia kata dalam satu riwayat lain, qala Rasulullah SAW, aqala la ilaha illallah wa qataltah. Dan satu riwayat lain kata, Nabi kata dekat Usamah ni, adakah selepas dia kata la ilaha illallah kamu bunuh dia? Jawab Usamah, ya Rasulullah, innama qalaha khaufan minas silah. Usamah pertahan tindakan dia. Dia kata, ya Rasulullah, sesungguhnya dia kata tu kerana takut pedang, dia kata.
Sesungguhnya dia ni suku Juhainah yang aku jumpa ni, dia sebut la ilaha illallah khaufan minas silah, kerana dia takut tengok pedang hak kami duk pegang. Dia sebut kalimah itu kerana takut pedang, bukan kerana nak masuk Islam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata dekat dia, afala syaqaqta an qalbih hatta ta'lama aqalaha am la. Nabi kata, adakah kamu, pasal apa kamu tidak belah dada dia supaya kamu boleh tahu dia sebut tu ikhlas ataupun tidak. Nabi kata dekat Usamah, pasal apa hang tak belah dada dia, tengok hati dia, dia sebut tadi ni ikhlas ataupun tidak. Maksud hadis ni ialah Nabi SAW nak bagi tahu kat kita, kita tak tahu apa yang ada dalam hati orang. Kita tak boleh sewenang-wenang hukum orang. Kita tak boleh suka hati kita nak kata apa ke orang. Kita tak boleh ikut gerak hati kita nak tuduh mana-mana orang. Sebaliknya, Nabi SAW kata, nahnu nahkum bil-zawahir wallahu ya'lamu bil-bawatin. Kita kalau nak hukum orang berdasarkan zahir dia. Allah yang mengetahui tentang batin seseorang itu. Kita tak boleh, dia dah mengucap la ilaha illallah, hukum dia orang Islam. Kita tak boleh kata dia mengucap ikhlas, tak ikhlas, tak boleh. Kita tak ada hak, kita tak diberi kelebihan untuk nak tahu keikhlasan seseorang. Maka tindakan yang dibuat oleh Usamah bin Zaid itu tindakan yang tidak disenangi oleh Nabi SAW. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan sebuah hadis riwayat daripada Abdullah bin Utbah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata dia, sami'tu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yaqul, inna nasan kanu yu'khazuna bil wahyi fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa innal wahya qad inqata'a. Wa innama na'khudhukum al-an bima zahara lana min a'malikum. Faman azhara lana khairan ammannahu wa qarrabnahu. Wa laysa lana min sariratihi shay'. Allahu yuhasibuhu fi sariratihi. Wa man azhara lana su'an lam na'manhu wa lam nusaddiqhu. Wa in qala inna sariratahu hasanah, atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, kata dia, aku dengar Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, kata Sayyidina Umar, sesungguhnya dia ambil tindakan ke atas manusia pada zaman Nabi SAW berdasarkan wahyu. Sayyidina Umar kata, masa Nabi hidup dulu, kita nak tahu satu orang betul tak betul, wahyu dah ada. Tuan-tuan pernah dengar cerita sahabat yang bernama Ka'ab bin Malik. Saya pernah sebut cerita tu masa di masjid ni. Sahabat Nabi Ka'ab bin Malik, bila jadi perang Tabuk, orang semua pakat turun pergi perang. Ka'ab dan beberapa kerat sahabat tak ikut perang. Ka'ab nak pergi perang, tapi pagi Nabi dengan sahabat-sahabat lain turun nak pergi perang ni, dia ada hal sikit, dia terlambat. Nak pergi perang, bukan tak mau pergi, bukan nak menyorok, bukan nak tarik diri, bukan nak pergi perang. Tapi hari Nabi turun pergi perang tu, hari tu dia ada hal sikit, tertinggal. Rombongan Nabi ni dah pergi dah, dia tertinggal. Bila sampai di Tabuk, Nabi tengok sahabat-sahabat yang ada sama dengan dia ni. Nabi tengok, Nabi rasa Ka'ab tak ada. Nabi ni, dia ni orang putih kata very observant. Dia ni, dia perhati. Dia kenal sahabat yang ada, yang tak ada, yang lama tak ada, baru ada balik. Nabi ni dia very observant. Dia tengok, dia kenal.
Maka Nabi SAW bila dah tentera sampai di Tabuk, Nabi tengok. Ka'ab tak ada. Nabi kata, ma fa'ala Ka'b bin Malik. Nabi kata, mana dia Ka'ab bin Malik? Apa dia buat? Dia tak main sama dengan kita hari ni. Nabi kata macam tu. Satu orang sahabat daripada Bani Salamah, dia bangkit, dia terus jawab ke Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, habasahu Burdah. Dia kata, ya Rasulullah, Ka'ab ni tak main sama dengan kita pasal dia ni bangkit lambat. Abu garam kat kawan. Bila Nabi tanya, mana dia Ka'ab bin Malik, aku tak nampak dia pun. Ada kawan bangkit jawab ni. Bangkit jawab tu, jawab nak perui garam kat kawan. Dia bangkit, dia kata, ya Rasulullah, habasahu Burdah. Dia ni terhalang oleh selimutnya. Maksud dia, tak bangkit tidur. Pasal kita bertolak tadi awal, jadi dia tak ada sama dengan kita, nampak sangat tak bangkit tidur. Ada juga di kalangan sahabat Nabi, manusia, maklum sajalah, jawab macam tu. Bila dia jawab macam tu, Mu'az bin Jabal, sahabat yang seorang lagi pula, terus kata balik. Dia kata, bi'sa ma qulta. Dia kata, dia kata, cemar sungguh perkataan kamu. Dia defend kawan ni. Bi'sa ma qulta. Dia kata, ambu buruk sungguh apa yang hang kata. Wallahi ya Rasulullah, kata Mu'az bin Jabal, demi Allah ya Rasulullah, ma'alimna alaihi illa khaira. Kalau kata Ka'ab bin Malik ni, kami tak pernah dengar benda tak elok tentang dia. Melainkan dia ni, kami duk dengar, dia ni orang yang baik-baik. Ada orang pertahan Ka'ab bin Malik ni. Tak apalah, Nabi pun, dia tanya aja. Bila habis perang Tabuk, Nabi balik mai ke Madinah dan sebagainya. Nabi kebiasaan, dia bila balik daripada musafir, Nabi tak balik rumah terus. Nabi akan singgah di masjid, semayang sunat 2 rakaat di masjid apa semua. Di masjid itulah barulah orang-orang yang tak ikut serta perang ni pakat-pakat mai beratok nak jumpa Nabi. Masing-masing nak bagi uzur, nak abang pasal apa tak pergi perang sama dengan Nabi. Ada 80 orang yang tak pergi perang. Seorang masuk beritahu ni, saya senak perut, saya pening kepala, saya bini saya tak sihat. Biasalah kan, alasan, macam-macam alasan bagi Ka'ab ni. Ka'ab bin Malik ni dia yang ke-80. Dia last sekali, dia duk tunggu seorang duk pergi jumpa Nabi ni. Dia rasa sangat bersalah, sangat bersalah. Dia tengok seorang pergi abang lagu ni, seorang pergi abang lagu ni, seorang pergi abang ni. Dia duk ingat dalam hati dia, aku tak mau bohong, aku nak cakap terus terang. Tak ada guna bohong. Dia kata, bohong Nabi ini berdosa saja. Bila sampai dekat dia, dia kata, falamma sallamtu tabassama tabassumal mughdha. Bila aku sampai dekat Nabi, aku bagi salam, assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi senyum. Tapi dia kata, tabassumal mughdha. Senyum Nabi itu aku tahu, senyum marah, dia kata. Bila dia bagi salam ke Nabi, Nabi jawab salam dan Nabi senyum. Tapi senyum ni senyum tak cantik. Dia pun kata dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, aku sebenarnya nak cakap benar dengan kamu, aku tak mau tipu kamu, aku nak cakap hak sebenarnya macam mana. Dia kata, sebenarnya pada hari kamu dan tentera-tentera Islam semua turun pergi perang, aku tak ada uzur apa, aku tak ada masalah apa. Cuma aku ni jenis orang, jenis makngai orang kata. Kan kalau lengai tu satu bab, makngai ni dia slow lagi. Dia kata aku ni slow sikit, dia kata. Jadi bila turun tak ada dah. Semua orang dah bertolak pergi dah. Jadi aku tertinggal. Aku mengaku aku silap lah. Dia kata sepatutnya aku kena berjaga lebih awal untuk turun. Dia mengaku macam tu apa semua dekat Nabi. Nabi kata dekat dia, ama hadza faqad sadaq. Nabi kata, betul ke apa yang hang kata ni? Dia kata betul. Memang betul. Tak ada uzur apa, pening kepala pun tak, sakit apa pun tak, bahkan saya cukup sihat. Cuma pasal itulah dia kata, jenis slow ni, dia kata. Nabi kata dekat dia, faqum hatta yaqdiyallahu fik. Nabi kata bangkit, ambil balik. Aku tak mau kata apa. Nabi kata, tunggu sampai Allah jatuhkan hukum pada kamu. Ini yang hadis kita baca tadi. Zaman Nabi, hukuman boleh tunggu. Allah buat main hukum. Apa hukum nak kena ke orang ni? Dia ni betul-betul, dia betul ke? Ataupun dia ni tak betul?
Allah bagi tahu ke Nabi. Maka Ka'ab bin Malik pun tak lama selepas tu Nabi SAW tak bercakap dengan dia. Nabi nak tunggu Allah bagi tahu betul-betul Ka'ab ni macam mana dia ni. Nabi tunggu Allah bagi tahu. Dalam tempoh duk tunggu mai keputusan daripada Allah ni, Nabi tak bercakap dengan dia. Dia mai himpit Nabi, Nabi pergi kelai. Ni adalah hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dia mai balik kiri, Nabi pi balik kanan. Dia mai balik kanan, Nabi pi balik kiri. Dia bagi salam, Nabi jawab tak dengar. Nabi tunjuk dekat dia, kata Nabi tak suka dia tak ikut sama masa berlaku perang ni. Nabi tunjuk Nabi tak suka. Cukup 40 hari, Nabi kata kat dia. Nabi kata jangan kamu dekati isteri kamu. Oh, lagi berat hukuman. Tuan-tuan, torture. Jadi satu torture dekat Ka'ab bin Malik ni. Nabi tunjuk tak suka kat dia. Sahabat-sahabat pun tak berani nak cakap dengan dia. Sebab Nabi tunjuk Nabi tak suka kat dia. Dia pergi jumpa Sayyidina Abu Bakar, pegang tangan. Dia kata, wahai Abu Bakar, tolong aku. Kamu rapat dengan Nabi, tolong aku. Tolong bercakap dekat Nabi. Aku mengaku aku salah. Nak hukum aku, hukum. Jangan buat aku macam ni. Abu Bakar boleh kepala. Abu Bakar kata, aku tak boleh buat apa. Tunggu Nabi nak kata apa. 50 hari dia kena macam tu. Baru turun ayat 117 sampai 119 daripada surah Taubah. Turun ayat tu menjelaskan bahawa Ka'ab bin Malik sebenarnya tidak bersalah. Dia bukan saja tak mau nak ikut serta dalam perang, tetapi oleh kerana dia ni tabiat dia jenis slow. Dia tak salah. Bila turun ayat tu, Nabi SAW terima ayat tu waktu subuh. Lepas sembahyang subuh, Nabi SAW terus beralih kepada sahabat dia. Nabi kata, di kalangan kamu seorang, tolong pergi jumpa Ka'ab bin Malik, bagi tahu dekat dia Allah sudah terima dia. Sahabat ni punyalah dengar-dengar yang tu, berlari ke rumah Ka'ab ni. Berlari ke rumah Ka'ab. Ya Ka'ab, wahai Ka'ab, abshir, bergembiralah. Allah sudah turunkan wahyu, kamu diterima untuk menjadi sahabat Nabi SAW. Ka'ab ni bila dengar benda tu, fakharartu sajidan, sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini zaman Nabi SAW. Kata Sayyidina Umar Al-Khattab, masa zaman Nabi, hukuman Allah Subhanahu wa taala akan tentukan. Wa innal wahya qad inqata'a. Sayyidina Umar kata, tapi lah ni wahyu sudah tak ada. Nabi dah wafat, wahyu tak turun dah. Wa innama na'khudhukumul an bima zahara lana min a'malikum. Sayyidina Umar kata, hari ni kita menghukum berdasarkan zahir mata kita. Kata Sayyidina Umar, faman azhara lana khairan ammannahu wa qarrabnahu. Barang siapa tunjuk depan kita dia orang baik, maka kita akan memberi keamanan kepada dia dan kita akan dekatkan dia dengan kita dekat dengan dia. Sayyidina Umar kata, lah ni Nabi dah tak ada, wahyu dah tak turun dah. Kita tak kenal orang baik, orang tak baik. Kita tak tahu apa yang ada dalam hati orang. Mana-mana orang tunjuk zahir dia baik, kita terima dia sebagai orang baik. Walaysa lana min sariratihi syai', dan kita tak tahu, kita tak boleh persoal apa yang ada dalam hati dia. Tak boleh persoal. Kita tengok dia zahirnya dia okey, dia semayang, dia bercakap memang cakap dia depan kita, dia cakap sebagai orang Islam, dia menerima Quran, dia menerima hadis Nabi, ammannahu, kita mesti memberi keamanan dengan dia, dia saudara kita. Kalau dia saja duk main buat manis mulut bercakap depan kita macam tu, sedangkan hati dia macam mana, tu Allah saja yang tahu, kita tak tahu. Begitu. Allahu yuhasibuhu fi sarirati. Allah akan menghisap batin dia macam mana. Wa man azhara lana su'an. Sayyidina Umar kata, tapi siapa yang mai depan kita tunjuk dia jahat. Depan kita dia tunjuk dia minum arak. Depan kita dia tunjuk dia berzina. Depan kita dia tunjuk dia ambil Quran lempak buang. Depan kita dia tunjuk dia hina ayat-ayat Quran. Depan kita dia tunjuk terang-terang dia ni jahat dalam agama. Misalnya, lam na'manhu, kita tidak beri keamanan pada dia. Sayyidina Umar kata,
walam nusaddiqhu, dan kita tak percaya pada ucapan dia. Dia tunjuk depan kita kata dia tak suka dengan Islam, kita tak akan percaya dia. Begitu. Wa in qala inna sariratahu hasanah, sekalipun dia kata hati dia baik, kita tak percaya dia. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis itu dapat kita faham. Yang pertama, kita orang Islam, tunjuk kata kita sayang ke Islam. Itu pengajarannya. Kita lah ni kita orang Islam, kita marah kalau orang cuba nak nafikan Islam kita. Maka oleh itu tunjuk supaya orang nampak kata kita ni sayang Islam. Kita sayang Islam, kita tak suka orang hina Islam, kita tak suka benda-benda macam tu. Pasal kita orang Islam, kita tunjuk benda ni. Tapi kalau kita tunjuk kita tak suka Islam, orang tak suka kita. Orang tak suka kita tak apa tuan-tuan. Allah tak suka kita. Di mana kita nak duduk? Tak ada sejengkai bumi ni hak orang yang lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala pernah sebut dalam satu hadis qudsi, dia kata man lam yarda biqada'i wa lam yasbir ala bala'i falya'bud rabban siwai. Tuhan kata siapa yang tidak redha dengan qada aku dan tidak sabar dengan bala yang aku buat turun dekat dia, falya'bud rabban siwai, disembah Tuhan lain selain daripada aku. Nak cari tang mana tuan-tuan? Tuhan lain daripada Allah ni tak usah carilah, tak ada. Allah Subhanahu wa ta'ala itulah Tuhan Rabbul Alamin, Tuhan seluruh alam. Mudah-mudahan tuan-tuan kita ambil yang akibat, kita ambil pengajaran daripada ayat Quran, daripada hadis Nabi. Allah, Nabi SAW nak suruh kita ni jadi orang Islam yang baik. Islam yang baik adalah Islam yang junjung tinggi perintah Allah, hormat segala suruhan Nabi SAW. Mudah-mudahan Allah golong kita dalam golongan orang yang baik-baik insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 17, muka surat 159, 158 bawah, 158. Kita masuk satu bab baru, bab majaa fi ta'im syakir. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan orang yang cukup ada makan minum lagi syukur dia pada Allah. Ini tajuk malam ni, nak cerita orang baik. Orang baik ialah orang yang Tuhan bagi kat dia rezeki cukup, makan minum cukup. Nak kata kaya raya dah, nak kata miskin melarat sampai tak ada makan dah. Tuhan bagi kat kita makan minum cukup. Anak kita 6-7 orang semua makan cukup. Nak mewah macam setengah orang dah. Nak melarat sampai kutip sisa makanan tepi jalan pun dah. Maknanya Tuhan bagi kat kita cukup dan kita bersyukur dengan Allah. Ini orang baik. Kata dia, ketahuilah saudaraku, berbahagialah orang yang ada cukup padanya padi, beras dan seumpamanya daripada makan minum serta syukur dia kepada Allah. Bahagia orang macam ni. Cukup makan minum dan kita pun semayang semua jaga elok. Agama ni kita buat cukup elok. Tonton tengok baru ni anugerah peladang jaya keluar masuk Arab. 2 orang peladang yang dianugerahkan sebagai peladang berjaya dalam Malaysia ni, hak seorang tu peneroka Felda mana ke di Perak, Felda Besaut ke apa ke di Perak. Anak ada 8 orang, 7 orang universiti. Seorang masih di sekolah agama Izzuddin Shah Ipoh, sekolah menengah, dan insya-Allah akan ke universiti. Bila orang interview dia ni, orang tua dah tengok muka keluar dalam surat abang pun kita tengok, kita rasa sejuk hati. Muka bersih, muka orang semayang, muka bersih dengan kepiak putih dia, dengan janggut dia, dengan apa. Orang tanya dia, apa rahsia dia? Dia boleh didik anak. Anak ada 8 orang, 7 orang masuk universiti, seorang di sekolah menengah pun nampak potensi nak ke universiti. Apa rahsia dia? Tonton tengok apa dia jawab. Dia kata tak ada rahsia apa. Dia kata dia cuma didik anak-anak dia ikut lagu macam mana suruh agama. Tu saja, lain tak ada. Cantik. Orang Arab kata jawapan tu jami' mani'. Jawapan tu dia kunci kemas, tak boleh nak ongkar.
Tak ada pergi nak buat cakap pandai saya, lagu tu, lagu ni, saya. Ni semua karut. Ni semua karut. Ni semua cakap pandai, ni cerita apa, lagu tu, lagu ni, saya. Ni semua karut. Dia punya jawab pendek saja, tapi cukup bermakna. 8 orang anak, Allah bagi dekat dia 8, 7 dia hantar pergi universiti. Ada yang pergi luar negeri, ada dalam negeri, ada yang sambung buat further study dan sebagainya. Anak 8 orang, 7 dah. Memang dah berjaya dah, 7 orang. Rahsia satu aja. Dia kata dia tak ada apa resipi kejayaan dia. Dia satu aja. Dia kata dia didik anak dia ikut macam mana agama tu. Kejayaan Allah bagi. Dia kata. Menangis tuan-tuan. Kalau kita baca tu, kita menghayati jawapan dia tu, menangis kita ni. Baik dari segi dunianya, baik dari segi akhlak, baik dari segi agamanya, baik segala-gala anak ni. Keluar pula gambar anak-anak, tengok pun sejuk hati anak-anak dengan kain kelumbung, tudung, labuh, jenazah. Elok. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita yakin rezeki yang dia suat dalam mulut anak-anak dia halal. Halal dan tayyibah. Halal dan cukup baik. Allah bagi kat dia macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata maka hendaklah ingat-ingat. Makna syukur kepada Allah di sini tidaklah makna mengucap alhamdulillah saja. Syukur bukan macam tu saja. Itu di antara syukur. Kena sebut alhamdulillah ni kena duduk di mulut. Tuan baca cerita wali Allah Abu Al-Mughis Husin Al-Hallaj, wali Allah. Jatuh tangga daripada tingkat atas tu, duk berguling jatuh tangga tu, dia duk zikir alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Buk kata sampai di lantai hak bawah ni menangis. Orang yang tengok dia jatuh tangga, duk berguling, duk sebut alhamdulillah alhamdulillah sampai jatuh menangis ni, orang tanya dia pasal apa tadi masa duk berguling tu tadi duk sebut alhamdulillah. Dia kata bila duk sakit masa tu lah kita paling dekat dengan Allah. Dia kata bila dah sampai di bawah ni atas lantai ni tak sakit dah. Bila tak sakit dah, dia kata aku menangis, aku takut saat lagi aku lupa Tuhan. La ilaha illallah. Kita mau bergolek tu, maki tu lagi tak sampai bawah, duk maki tu, siapa buh tak nak marah habis semua orang. Oh, tak sama lah. Dah, tak sama lah. Orang-orang yang baik-baik dengan kita ni tak sama. Begitu. Maka makna syukur ni bukan alhamdulillah saja. Bahkan dia kata maknanya menggunakan segala nikmat yang dikurnia Allah kepada tempat yang disuruh dan tempat yang diizin Allah. Itu makna syukur. Tuhan bagi apa kat kita? Tuhan bagi makan minum cukup. Hak mana yang lebih-lebih tu belajar-belajar bagi orang. Tuhan bagi duit ringgit cukup. Hak mana yang lebih-lebih tu belajar-belajar tolong orang, sedekah untuk kebaikan orang. Orang yang boleh buat macam ni, ini orang syukur sungguh-sungguh. Dia kata maka apabila ada padamu padi, beras dan segala makanan dengan secukupnya, maka kamu belanjakan dia bagi dirimu yang berbuat ibadah dan taat kepada yang disuruh Allah. Mula sekali kalau Allah anugerah rezeki makan, kita makan bagi ada tenaga. Mudah-mudahan bila dah ada tenaga kita boleh buat ibadat pada Tuhan. Dan kamu belanjakan untuk anak isteri kamu. Nombor 2. Pahala paling besar yang Allah bagi kepada suami ialah apabila suami buat kerja. Hasil yang suami dapat itu digunakan sebagai nafkah, suap makan untuk anak bini. Makanan hak disuap dalam mulut isteri tu, satu suap tu Allah gandakan berapa banyak pahala. Begitu. Dan kamu hubungkan rahim dengan dia, seperti bagi makan kepada adik kakak, saudara mara yang miskin, dan bagi jamu siapa yang datang menjadi tetamu kepadamu dan sebagainya. Itu dia. Hak lebih-lebih itu adik-beradik kita panggil sekali-sekala mai rumah kita makan. Sekali-sekala panggil lah siapa. Kalau mak ayah ada lagi panggil, mai sekali seminggu sekali mai makan rumah kita. Panggil adik-beradik, abang kak duk tak mana telefon, mai lah hampa lama tak mai makasih rumah aku, mai buat lagu tu, menghubungkan silaturahim. Lebih lagi pada tu, tetamu mai di rumah jamu. Macam tu. Serta kamu banyak-banyakkan mengenang akan nikmat itu daripada Tuhan, dan banyaklah kamu taat kepada dia. Duduk saja-saja, mau duk ingat. Aku ni mengaji bukan tinggi mana pun, tapi rezeki Tuhan bagi ke aku. Mau ingat macam tu.
kawan saya, dia sampai PhD, mengaji daripada bachelor, sambung master degree, sambung sampai PhD, sampai dapat doktor, lepas tu profesor madya, doktor lagi, panjang nama. Satu hari dia main duk sembang dengan saya, sembang dia kata, Ustaz, saja kita sembang bila saja nak lempang satu benda untuk kita sembang, dia kata. Saya kata apa? Tak lah, dia kata kadang-kadang duk fikir dia kata dunia ni tak adil betul, dia kata. Saya kata lain macam bunyi dia kata. Tak lah, dia kata kadang macam saya ni Ustaz, dia kata, macam saya ni mengaji ni, ya Allah, dia kata, tunjuk kepala botak tengah ni, tunjuk botak tengah ni, dia kata mengaji Ustaz, baca buku sampai luruh pun. Dia kata bukan pada baca buku orang lain, baca buku tak luruh kan. Makan Maggi banyak kot, kata saja kita buat melawak dengan dia kan. Dia kata ni baca buku Ustaz, dia kata. Orang habis dah ijazah pertama pakat kerja raya rendah, kita pergi duduk mengaji lagi, dah beranak pinak heret anak bini, pilok negeri tu, sambung buat master, sambung buat PhD apa semua. Tu kira-kira balik gaji, dia kata tak berbaloi dengan mengaji, dia kata gitu. Saya kata tu banyak lah tu, nak banyak mana langsung. Doktor PhD ni kan, gaji gedebuk-gedebuk campur apa semua 7-8 ribu sebulan. Saya kata cukup lah tu, banyak lah tu. Dah, dia kata bukan apa ni duk fikir, kita ni jadi pensyarah di universiti, kita duk mengajak budak-budak mengaji kat kita ni, dia kata ijazah pertama saja tapi bidang engineering. Dia keluar universiti, ijazah pertama saja, dia kerja dengan syarikat-syarikat international ni, kerja dengan Nokia, kerja dengan Motorola, orang hantar pergi sana sini, gaji orang bayang dalam US punya currency. Dia kata convert duit US currency ni, convert mai ke duit kita ni sampai 7-18 ribu. Dia kata anak murid kita mengaji ijazah pertama aja, yang kita ni guru dia, kita ni sampai PhD, kita 7 ribu, dia 17 ribu. Dia kata oh tak puas hati tang tu. Susah lah tuan-tuan, kalau nak kira tak puas hati banyak lah kan. Tengok kawan Hadub Jaya dalam niaga depan mata kita ni, Hadub Jaya dalam niaga ni, buka kedai kain berjaya, buka syarikat transportation apa ni berjaya, buka trading company berjaya kan. Cek balik SPM buat dah dia balik, SPM buat dah. Tapi kalau kita terima hakikat bahawa rezeki ni Allah dah atur dah nak bagi, alhamdulillah lah Tuhan bagi kat kita ni. Satu sahabat lagi pula kena sakit kulit. Sakit kulit ni sampai ke peringkat bila dia main sakit ni, gabui kulit macam tu jatuh. Kulit tu jatuh bercabang macam debu tu. Buat lagu tu jatuh bercabang. Silap makan apa sikit, dia jadi kering kulit ni, dia kering, dia jadi macam tanah merkah tu. Nak ambil air bergerak kasar sikit, perang. Dia merkah kulit tu, darah merambu turun. Ambil ayak semayang, dia kata ustaz ni duk ambil ayak semayang, kena ayak ni ketak ni, dia kata tak tahu nak ketak satu badan, sakit, dia kata. Allahu Akbar, dia kata Tuhan nak bagi kat daya lah sakit ni, dia kata. Dia masuk HKL Hospital Kuala Lumpur tu, dia kata masuk di ward tu, duduk tengok kawan katil sebelah teruk lagi, dia kata. Tengok kawan katil sebelah, ward tu ward sakit kulit belakang, beralih hingga duduk lantirai aja dia tu. Duduk lantirai sampai tak buka-buka, dia kata. Tak tahu siapa, masa mula-mula masuk tu tak tahu siapa. Duk bunyi sakit saja. Duk bunyi, dia kata apa hal kau. Sekali-sekali bila dia tarik tirai nak tengok kat kita pun, tengok ustaz. Dia kata daripada ujung kepala sampai ujung kaki dia menanah duk meleleh. Dia kata Allahu Akbar, saya tengok macam tu. Syukur kat Tuhan bagi kita ni, dia kata. Dia main cerita kat kita. Kita bila dengar cerita macam tu, tuan-tuan ambil yang akibat. Fa'tabiru ya ulil albab. Ambil yang akibat, wahai orang yang boleh berfikir. Kita dengar tu, yang akibat. Kalau kita rasa kita ni miskin sangat, ada lagi orang yang lebih miskin pada kita. Kalau kita rasa kita ni Allah bagi sakit lah, tak, ada lagi orang yang lebih teruk sakit pada kita. Bila kita ambil pengajaran daripada semua benda ni, syukur juga kita dekat Tuhan. Alhamdulillah lah Tuhan bagi kat aku cara ni.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata, maka apabila ada padamu padi, bagi adik-beradik ni semua pakat makan, tetamu mai pakat makan. Serta kamu banyak-banyakkan mengenang akan nikmat daripada Tuhan dan banyaklah kamu taat kepada dia. Maka siapa ada yang demikian itu, maka dialah orang yang cukup makanan, lagi syukur dia pada Allah. Itu dia. Siapa yang macam tu, Tuhan bagi kat dia cukup, dia guna pula hak cukup tu untuk bagi ke orang sikit sebanyak, dan dia syukur pada Allah, ini orang cukup baik. Dan orang yang demikian itu dapat pahala besar, seperti yang disebutkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala at-ta'imu syakir bimanzilati as-sa'im as-sabir. Maksudnya diriwayatkan daripada sahabat Nabi radhiyallahu anhu, namanya Abu Hurairah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula orang yang cukup makan minum lagi syukur itu menempati, maksudnya sama dia ni macam orang yang puasa dan orang yang sabar. Orang yang ada makan cukup dan dia bersyukur pada Tuhan, sama macam mana orang yang puasa dan sabar. Itu dia. Tinggilah dia, nak abang kata tinggi kedudukan orang yang syukur pada Tuhan. Bermula ini hadis hasan lagi gharib. Tajuk baru dia kata bab ma jaa fi syukri liman ahsana ilaik wa du'a ilahu. Itu bab yang datang pada menyatakan pada kamu dan mendoakan dia. Ini pula orang buat baik kat kita. Terima kasih atas kebaikan dia, doa apa-apa yang baik untuk dia. Tuan-tuan, benda ni dia melibatkan soal akhlak. Kadang-kadang kita ni, kita punya slack ni, kita punya tergelincak ni tang, akhlak kita ni kurang sikit. Orang bagi, ambil, terima kasih tak ada. Kadang-kadang kita ni macam ni. Ketahuilah saudaraku, adalah syarak kita menyuruh kita biar ada membalas budi apabila orang berbudi kepada kita. Orang bagi kat kita walau benda kita nampak tak ada harga, tapi dia bagi kat kita, kita kena tunjuk kita menghargai pemberian dia. Tentu-tentu bayangkan kalau kita bagi kat orang, kita bagi satu baju kat orang, sebulan lepas tu kita tengok baju tu dia buat lak kaki di pintu rumah dia. Kita rasa apa mana? Oi, berasa macam nak ambil balik baju tu, nak ambil balik, nak balik basuh apa, nak buat ke lorong, nak pakai, tunjuk balik depan dia. Saja nak buat, nak tunjuk kat dia, kata hang, aku bagi kat hang baju ni, aku sayang, aku bagi kat hang buat lak kaki. Kadang-kadang macam tu. Itu baru bagi baju. Tuan-tuan boleh bayangkan ibu bapa bagi dekat anak ni, bagi kasih sayang, bagi segala-gala dekat anak. Tiba-tiba anak-anak tunjuk dia tak hargai apa yang mak pak bagi. Macam mana rasa mak pak ni? Sakit. Allahu Akbar. Maka tak mau jaga. Maka tak mau jaga. Telefon Allah, minta maaf saya minggu ni kursus. Allah minta maaf saya minggu ni. Allah minta maaf. Sama-sama adik-beradik ni kak telefon dekat adik-adik, telefon kat abang, kata ni abang jagalah, abang bini abang tak kerja. Walaupun mak tak tahu, tapi anak ni dia buat macam tu. Abang jagalah, abang bini abang tak kerja, saya dua-dua kami lelaki bini kerja. Abang ni pula jawab, sungguh kak hang tak kerja. Dia kata tapi aku anak ramai, mana kak hang nak jaga anak lagi, nak jaga mak lagi. Tuan-tuan, kalau mak dengar lah benda tu, dia kata aku mati di rumah. Dia kata aku mati di rumah. Kecil hati ya, kecil hati. Kalau baju kita bagi ke orang, orang buat lap kaki, kita rasa tekilan sangat dah hati kita. Ni kita bagi kasih sayang melimpah-limpah dekat anak buat lagu tu kat kita, rasa aku mana? Tapi satu aja tuan-tuan, benda ni Nabi katakan, dia ada beberapa benda yang Tuhan akan balas sebelum pejamatan. Di antaranya ni, buat tahanan kat mak pak. Sebelum kita yang buat tahanan kat mak pak ni, sebelum kita pejamatan, Tuhan akan balas kat kita. Anak kita nanti buat kat kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan biarlah banyak-banyak terima kasih kepadanya. Orang buat baik kat kita, terima kasih banyak-banyak. Mak pak kita buat baik, dia telefon kita, dia kata ni hang lapang dah hari Rabu ni. Jawab lapang dulu, apa pun jawab lapang dulu.
Walaupun kita ada kerja. Dia kata hang lapang dah hari Rabu ni. Kita kata lapang awaknya. Dah dia kata ubat mak habis dah. Dia kata dengan nak ajak hang pergi klinik. Tak ada masalah. Okey berapa? Mak nak pergi. Kerja kita nombor 2 tuan-tuan. Ni mak ni nombor 1 dulu. Tapi tak ramai anak-anak buat macam tu. Telefon ni hang lapang dah hari Rabu ni. Dia tahu dah orang tua ni nak kacau dah. Tahu dah. Kawan akal jenuh. Berkawan dengan macam-macam orang. Kan? Mak telefon tanya ni hang lapang dah hari Rabu ni. Dia kata Rabu ni daripada pagi sampai tengah malam penuh. Tak boleh celah. Mak dia tak boleh nak celah pagi. Tak boleh. Pagi sampai tengah malam penuh. Dia kata. Ambo jangan buat macam tu. Begitu. Baik. Dia kata maka apabila seorang daripada saudara kamu bagi sesuatu daripada pakaian atau makanan atau tanah atau rumah atau tanam-tanaman ataupun apa saja, maka hendaklah balas budinya itu dengan beri apa-apa yang upaya pada kamu. Ini Islam ajar. Dia bagi apa pun kat kita, balas. Kalau mampu, balas. Walaupun hak kita balas ni tak macam dia bagi. Dia orang kaya, kita berkawan dengan orang kaya, dia bagi kat kita sekali-sekali, dia lepas mai kat kita harga sampai 2-3 ribu. Macam mana kita nak balas kat dia? Kita balas ayam serama sekong bagi kat dia. Kan, kita ada ayam serama di rumah misalnya, tak tahu dah nak buat macam mana. Kan, tak tahu dah nak buat macam mana. Kita ni kebetulan lah orang tua kita sakit ke apa ke semua, nak terpaksa nak menjalani satu pembedahan kan. Kalau rasa Adibarazi tak apalah kan, seminggu boleh dapat lebih daripada yang diperlukan. Ni seorang abang kata lagi, kita pun tak tahu. Perlu 300 ribu untuk belanja. Abang kata perlu 300 ribu, dapat 390 ribu dalam masa seminggu. Kapal terbang nak bagi bangku percuma boleh, apa semua macam-macam. Hak keluar dalam serabang itu 4 muka dia buat itu kan. Hak muka sebelah dia tu sampai muka nak jadi legup, teruk dah sakit. Kita tengok muka dia, tak payah abang dia sakit. Kita tengok muka dia, kalau orang kata sihat pun kita sanggup bercumuk, kita kata dia sakit. Kan? Perlu 30 ribu. Perlu 30 ribu hak kawan sebelah tu. Perlu 30 ribu. Minta setahun lah baru dapat 300. Ya Allah, surat abang pun nakal kan. Dia bawa keluar bawah tu, dia kata samakah nyawa kita ni, dia kata kan. Kita pun bila baca berasa juga sakit lah ni, kos ribu-ribu lah kalau nak berubat. Cerita dia macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dalam keadaan keluarga terdekat dengan kita sakit, kita perlu belanja segera. Tiba-tiba mai satu kawan dia kata saya banyak tak boleh lah, banyak ni boleh. Dia bagi mai satu cek, kita pun tak mau buka lah depan dia. Dia balik, dia baru duduk gostan kita buka tengok dah. Buka tengok, dia bagi 5,000. Ya Allah, 5,000 besar tuan-tuan. Kalau dia bagi 50 pun kita terima kasih dah. Dia bagi 5,000. Kita tengok 5,000, Allahu Akbar. Tak apa, dia balik ni. Petang tu ambil ayam serama kita sayang ni, ayam matang meleleh sampai dagu dia hantar kat dia. Islam suruh lagu tu. Dia suruh kita tunjuk, kata kita terima kasih apa hak dia bagi kat kita ni. Kita terima kasih. Bukan harga ayam serama tu 5,000. Tapi kita sayang kat ayam ni. Tak tahu nak abang tuan-tuan. Duk tidur ni kita, ayam duk tepi. Duk tidur tu mata duk tengok ayam. Saya tak tahu betul tak betul orang abang. Ada orang lebih macam tu. Jadi saya tanya dia, nak tanya satu soalan saja. Ayam tu pergi tidur dalam bilik dia ke? Dia pergi tidur tepi lah ayam. Pasal ayam duduk tepi ni. Kan? Kalau sampai macam tu kan, dia korban sayang dia dekat ayam ni, pergi bagi kat kawan buat kebaikan dekat dia. Kira berjaya lah dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan jikalau tiada upaya kamu balas budinya dan bagi apa-apa pemberian dan pertolongan pada dia, maka balaslah perbuatannya itu dengan puji dan doa. Kalau kita jenis tak mampu, nak bagi apa pun tak ada rumah, nak bagi apa pun tak ada rumah, terima kasih kat dia. Terima kasih tu puji-pujian lah. Terima kasih lah, katakan sudi tolong saya macam ni, saya tak tahulah bila saya boleh balas pula. Terima kasih kat dia.
Banyak tu kata pun kawan hak bagi tu rasa dia dihargai. Walaupun dia tak minta kita menghargai dia, tapi kalau kita tunjuk kita menghargai dia, dia rasa seronok lah. Selain daripada tu, bila dia balik daripada rumah kita malam menggigit semayang, minta dekat Tuhan. Minta, ya Allah, bagilah kebaikan kepada orang yang bagi pertolongan dekat aku ni. Minta dekat Tuhan. Siapa pun tak tahu, tapi Allah tahu kita menghargai kebaikan yang orang bagi kat kita. Begitu. Dan demikianlah hal orang-orang Islam daripada zaman Nabi SAW lagi. Sebagaimana tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, kata dia an Anas radhiyallahu anhu qala lamma qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinah atahu al-muhajirun faqalu ya Rasulullah ma ra'ayna qauman abzala min kathir wala ahsana muwasatan min qalil min qaumin nazalna baina azhurihim walaqad kafawna al-ma'unah wa ashrakuna fil mahna hatta laqad khifna an yadhhabu bil ajri kullih. Maksudnya diriwayatkan daripada sahabat Nabi SAW. Nama dia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata dia tak kala datang Nabi SAW dari Mekah ke Madinah, maka datanglah kepadanya orang-orang yang berpindah dahulu daripada Nabi SAW. Dan kata mereka itu, ya Rasulullah, tiada kami lihat satu kaum yang lebih boreh akan hartanya daripada banyak kepada kami, dan tiada lebih baik tolong daripada sedikit, dan tiadalah kami lihat yang demikian itu lebih daripada kaum yang kami turun menumpang di dalam antara tengah-tengah mereka itu, yakni daripada orang-orang Madinah yang bernama kaum Ansar. Ini cerita Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah. Sebelum Nabi di Madinah, ada dah beberapa rombongan yang Nabi suruh pergi dulu. Mereka ni hak pergi dulu ni, orang Mekah yang pergi ke Madinah sebelum Nabi pergi. Mereka sampai di Madinah, orang Madinah ni, orang Ansar, mereka sambut ni sahabat-sahabat yang mai daripada Mekah, yang mai selai pinggang tak ada apa ni. Mereka sambut, mereka layan ni sampai orang yang dilayan ni berasa serba salah. Tuan-tuan, kita pergi rumah orang, kita pergi rumah kawan kita di Kuala Lumpur, kita nak tumpang bermalam di rumah dia. Dia layan kita ni sampai kita nak lemah. Kita sampai tu dia sambut, dia raih kita, dia dengan makan minumnya dengan satu bilik khas. Dia kosongkan anak-anak dia keluar tidur di hall no. Dia bagi kita tidur dalam bilik itu. Dia jaga kita ni selama kita duduk di rumah dia sehari tu. Dia jaga kita ni. Inilah orang kata raja 2 hari. Sehari hari tu ni pula sehari lagi kita jadi raja. Kita pergi rumah dia, dia punya layan kita sampai kita ni jadi lain kali tak umai lah rumah dia ni, nampak betul-betul bagi menyusah dia. Macam ni lah sahabat Nabi rasa bila sahabat Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah. Sahabat Nabi yang hijrah dulu daripada Nabi, sebelum Nabi hijrah, mereka pergi dulu. Mereka sampai di Madinah, orang Madinah sambut mereka, layan mereka. Dia kata sampai ke peringkat mereka punya boreh bagi duit dekat sahabat Nabi ni, sampai sahabat Nabi bimbang takut duit mereka habis. Mereka bawa keluar duit buat rumah bagi mereka ni duduk. Mereka bawa keluar duit bagi pekakeh dalam rumah. Mereka bawa keluar duit bagi makanan kepada sahabat Nabi yang pindah mai ni. Punya boreh belanja duit mereka untuk sahabat Nabi yang mai ke Madinah ni. Bila Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah, Nabi sampai di Madinah, sahabat-sahabat yang pergi dulu ni pakat mai kumun Nabi. Pakat nak mai cerita dekat Nabi, ya Rasulullah, kami tidak pernah jumpa sahabat yang macam orang-orang Ansar ni. Kami sampai hari tu ni, mereka punya layan kami, duit ringgit mereka tak kira, segala-galanya mereka bagi dekat kami. Mereka ni lah orang-orang Madinah yang kata orang Ansar ini. Mereka memang Ansar sungguh, mereka memang tolong kami sungguh-sungguh. Cerita dekat Nabi macam tu. Maka demi sesungguhnya telah dicukup oleh mereka itu, yakni oleh Ansar, akan belanja kami, yakni belanja rumah kami daripada makan minum, dan bersama-sama kongsi mereka itu dengan kami pada kehidupan. Isteri, tuan-tuan, ada 3 sahabat daripada Mekah ni pindah mai seorang. Dia tunjuk isteri 3 orang ni. Dia kata, hak mana hama
Jadi. Pilih hak mana? Jadi. Kalau kita lah kan, ada lebih. Nak pilih. Aku nanti bagi. Bagi itu kena. Sahabat Ansar ni tuan-tuan, dia bukan kata dia bagi. Pilih. Aku ada isteri 3 orang. Pilih. Kalau ada anak, pilih. Dia ra'i ni, sahabat-sahabat Nabi namai daripada Mekah ke Madinah ni, dia ra'i macam tu. Jangan hang rasa kesunyian di sini. Rumah kami bagi, belanja makan kami bagi, tak seronok nak isteri kami bagi, hang tunjuk hak mana, aku cerai. Habis iddah, kahwin dengan. Sampai macam tu mereka boleh buat tentang ni yang kata sahabat Nabi, sahabat-sahabat Ansar tuan-tuan. Dan kita ni kalau kita baca dalam keadaan kita kurang beriman, kita tak percaya. Kalau kita baca cerita ni dalam keadaan kita kurang beriman, kita tak betul-betul faham yang kata sahabat Ansar ni lagu mana. Kita baca, kita senyum seorang-seorang. Senyum tu senyum tak percaya. Dan kita kata takkan sampai macam ni, exaggerate. Kita kata orang putih lah, cakap orang putih. Dia kata exaggerate. Dia kata ni saja besar-besar sangat ni, cerita sebenar tak lagu ni. Tapi sebenarnya macam tu tuan-tuan, yang kata sahabat Ansar ni. Maka tidak heran mereka ni dijanji syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga takut kami rasanya bahawa pergi mereka itu dengan pahala semuanya. Sahabat-sahabat ni kata dekat Nabi, kami takut mereka ni punya buat baik kat kami, kami takut kami ni tak ada pahala dah. Pahala boleh kat mereka semua. Itu dia sampai macam tu. Yang ni tidak ada kami pahala daripada apa suatu. Bahkan mereka itu jua yang berpahala dengan amal mereka itu dan budi mereka itu kepada kami. Apabila mendengar Nabi SAW, maka dijawab oleh Nabi. Faqala Nabi SAW, la ma da'autumullah halahum wa atnaitum alaihim. Maka sabda Nabi SAW, tak hilang pahala kamu selama kamu berdoa kepada Allah Ta'ala bagi mereka itu. Itu dia. Nabi kata dah, hampa tak rugi. Pahala untuk hampa ada. Walaupun mereka yang dia buat baik dekat hampa. Tapi kalau sekiranya hampa bila terima kebaikan yang mereka buat, hampa minta doa dekat Tuhan supaya Tuhan murahkan lagi rezeki mereka. Misalnya, doa dekat mereka tu, hampa dapat pahala. Nabi kata. Begitu. Dan memuji sekalian kamu atas mereka itu, yakni atas orang Ansar itu, menyebabkan kamu dapat pahala. Puji. Belakang mereka, kita bercakap dengan orang, kita kata, aku tak pernah jumpa macam dia ni, bagus sungguh lah. Dia tolong aku orang itu ni, cerita. Kebaikan yang kau tu buat, dicerita ke orang lain. Kita cerita kebaikan yang orang tu buat, kita puji kebaikan yang orang tu buat dekat kita, kita dapat pahala. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Pasal apa? Macam tu Islam punya janji dekat kita. Pasal kebanyakan daripada manusia ni, dia hak baik dia suka kata, hak buruk tu dia suka buka. Ini manusia. Kawan tu buat baik kat dia 10 tahun, buat baik kat dia, memang kawan baik dia, memang tolong dia macam-macam 10 tahun. Sekali kawan tu buat tak elok, dia duk cerita hak sekali tu, hak 10 tahun dia kambui habis lah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini manusia. Manusia yang rosak kerana turut hawa nafsu dia. Nafsu manusia tak ada lain tuan-tuan, melainkan dengki, iri hati, buruk sangka. Ini nafsu. Kalau turut yang ni, binasa kita. Bukan binasa orang, binasa kita. Kita membinasakan amalan yang kita dah buat, kita binasakan. Dan hasad, dia makan kebaikan yang kita buat ni. Hasad dengki, dia makan kebaikan yang kita buat ni seperti mana api makan kayu api yang kering. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan kita ambil aktibat. Dan tak banyak, kita ambil 1-2 cukup. Sekali mengaji, kita ambil 1-2 cukup. 1-2 kita ambil tu kita amalkan. Kalau kita boleh amalkan sebulan 1-2 nilai baik, kita boleh amalkan sampai mati, kita amal benda tu. Allah Subhanahu Wa Taala suka dekat kita, sayang dekat kita lebih daripada orang yang buat satu kebaikan bersungguh-sungguh sekali saja, lepas tu tak buat sampai bila-bila.
Tuan-tuan, ini benda-benda macam ni kita kena jaga. Saya baca tajuk apa di masjid mana dulu kan, tajuk tentang dawamul amal, tentang istiqamah dalam amalan. Dawam, satu benda aja kita boleh buat. Contohnya apa? Dalam hadis tu dia kata nak tidur, letak aja badan di tempat tidur, baca ayat kursi. Jadi cerita tentang seorang sahabat, Abu Hurairah, sahabat yang cukup terkenal. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi tugas dia suruh jaga hasil kutipan zakat fitrah. Bila dia duk jaga ni hasil kutipan zakat fitrah ni, malam tu ada benda mencuri ni, hasil kutipan zakat ni dia duk jaga ni, ada satu benda mencuri, dia dapat tangkap benda tu. Benda tu merayu minta lepas, saya orang susah, saya miskin, saya anak ramai, saya mencuri ni barang ni bukan kerana, tapi kerana saya nak bagi makan anak saya miskin, anak ramai. Abu Hurairah pun kata tak apa, tapi lain kali dia kata kalau nak mai jumpa cakap betul-betul, jangan curi. Dia ni pun pergi. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Pagi esok lepas sembahyang subuh, Nabi panggil Abu Hurairah. Nabi kata, wahai Abu Hurairah, semalam apa jadi? Hang ada tangkap siapa? Nabi kata. Nabi tahu. Allah beritahu kat Nabi. Abu Hurairah kata, adalah satu orang semalam ni dia mencuri harta zakat kita ni, dia mencuri, jadi saya tangkap dia. Dia orang susah, dia orang miskin, anak ramai dan sebagainya, saya lepas dia lah. Tapi saya kata lain kali jangan curi. Nabi golek kepala lah. Nabi kata kat dia tipu kamu. Nabi kata dia akan main lagi. Abu Hurairah pun lepas tu, bila Nabi kata tentu jadi punya, Abu Hurairah duk tunggu, satu malam main pulang. Dah ambil dah barang, red handed. Abu Hurairah tangkap dia dalam keadaan duk pegang barang. Abu Hurairah kata, hang lagi yang baru ni sampai sungguh-sungguh minta tolong, janji tak mau curi dah apa semua lagu ni apa. Dia kata lah minta tolong lah. Dia kata aku memang susah sungguh, aku miskin sungguh. Dia kata ni mencuri ni untuk makan ni apa semua. Abu Hurairah pun kata okey, tapi yang ni last. Lagi sekali hang main, aku pergi bawa hang pergi jumpa Nabi. Oh terima kasih lah. Dia kata apa semua lepas. Esok lepas sembahyang subuh pagi-pagi Nabi panggil Abu Hurairah. Nabi kata, wahai Abu Hurairah, Syekh tu mai pula akan malam. Itu dalam terjemahan kita lah. Mai pula akan semalam. Dia kata mai pula lah. Itu apa sudah jadi. Tapi ya Rasulullah, dia susah sungguh. Dia kata orang baik tuan-tuan, orang baik ni memang kan, dia mudah percaya. Dia kata dia susah sungguh ya Rasulullah. Saya yakinlah dia susah sungguh. Dia memang anak ramai nak makan. Nabi senyum lah. Nabi kata, Abu Hurairah, dia tipu kamu. Nabi kata, dia tipu kamu, dia akan main lagi. Nabi kata macam tu lah. Sehinggalah sekali tu dia tangkap. Dia kata kali ni tak ada lah, hantar saya ada buat cerita apa aku tak mau dengar dah. Hari ni hang mesti jumpa Nabi. Aku tak boleh dah, aku tak boleh dah dengar hang ni, aku dah tak ada percaya dah. Apa dia kata? Dia kata okey lah ni aku minta tolong kang yang ni last. Hadis ni hadis sahih riwayat Imam Muslim. Tuan-tuan boleh rujuk dalam sahih Muslim, ada hadis ni. Yang ni betul-betul last lah. Dia kata okey lah. Dia kata lah macam ni, aku nanti bagi kat hang satu benda. Dia kata kalau hang buat benda ni, dia kata iblis syaitan tidak akan kacau hang sepanjang malam. Bila nak tidur, dia kata baca ayatul kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sampai habis ayat kursi baca. Dia kata daripada hang tidur sampai menjelang subuh esok, syaitan iblis tidak akan ganggu hang. Abu Hurairah ni dengar bagi ayat Quran surah amal ni, okey, tapi last hilang je. Pagi esok Nabi panggil Abu Hurairah. Nabi kata, ya Abu Hurairah, macam mana semalam? Dia kata mai pula. Nabi kata kat dia, lepas tu macam mana?
Lepas tu aku lepas dia juga. Tapi ya Rasulullah, dia kata, dia bagi dekat aku satu benda. Dia suruh aku amal benda ni. Nabi kata apa? Dia beritahu. Orang yang aku tangkap dah berapa kali dah ni, dia suruh aku sebelum tidur baca ayat kursi awal sampai habis. Dia kata iblis tak akan kacau orang yang baca ayat kursi ni sampailah menjelang subuh. Jadi aku lepas dia. Abu Hurairah kata. Nabi kata apa kat dia? Nabi kata yang tu betul, tapi dia penipu. Nabi kata. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Nabi kata yang tu betul. Cerita kata sebelum tidur mau duk baca ayat kursi, yang tu betul. Nabi kata. Tapi tang dia ni penipu. Nabi kata. Kamu tahu tak siapa dia yang kamu duk tangkap berapa kali dah ni? Abu Hurairah kata tak tahu ya Rasulullah. Nabi kata huwa syaitan. Itulah syaitan. Nabi kata. Okey, bila kita baca hadis macam tu, hadis sahih tuan-tuan. Bukan sahaja boleh buat amalan, bahkan boleh berhujah dengan orang kerana dia hadis sahih. Bila kita dah baca hadis tu, kena buat. Dah tu aja, bukan ada apa, kena buat. Nak tidur, start aja, takkan tak dan. Kau kata nak semayang tahajud sebelum tidur, dia duduk tergelincang. Takkan ayat kursi pun tak ada baca. Tak aja badan dikata itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ila akhir ayat. Lepas tu nak tidur, nak apa tidur. Kalau boleh buat yang tu, daripada mula kita dengar hadis tu, kita amal benda tu, sampailah kita meninggal dunia. Itu dia panggil amalan yang istiqamah. Walaupun nampak sikit, tapi Allah melihat itu besar. Pasal apa? Pasal istiqamah. Kalau Nabi SAW boleh, Sayyidatina Aisyah kata Nabi seumur hidup Nabi tidak tinggal sembahyang witir. Witir Nabi tiap-tiap malam 13 rakaat. Sehinggalah waktu Nabi sakit nazak, sakit kuat, sakit teruk, nak meninggal dunia, dekat nak wafat ni, Nabi punya witir 9 rakaat. Nabi punya witir ni tiap-tiap malam konsisten 13 rakaat. Sehinggalah Aisyah kata, sehinggalah Nabi dah cukup lemah dah, dekat nak wafat dah, witir Nabi 9. Bukan 1, bukan 3, 9. Kita umat Nabi Muhammad SAW boleh buat 3 sebelum tidur pun dah cantik lah. Masalah tak dan. Itu masalah kita. Yang bukan masalah tak reti, bukan masalah tak tahu, masalah tak dan nak buat. Jadi tuan-tuan, mengaji ni kalau sekiranya dia tidak membawa kita kepada kebaikan, mengaji kita sia-sia lah. Tapi kalau mengaji ni membawa kita kepada kebaikan, itulah mengaji yang disuruh oleh Nabi SAW. Mudah-mudahan tuan-tuan, tak ada siapa boleh cakap besar dalam soal ni, melainkan kita semua bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi kekuatan, Allah bagi dorongan, kita boleh buat. Dan kalau Allah dah bagi kekuatan, bagi dorongan, kita pilih untuk tak mau buat, kita akan jadi orang yang paling menyesal di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi taufik dan hidayah kepada kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala lindungi kita, ahli keluarga kita, kawan-kawan kita daripada malapetaka, daripada bala yang kita tak mungkin boleh menanggungnya. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik silap saya. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana illa allazina amanu wa 'amilus اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم. رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم.
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.